Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Toksik membawa maksud mengandungi atau menjadi bahan beracun, terutamanya apabila mampu menyebabkan kematian atau kelemahan yang serius. Dalam zaman moden ini, terma toksik juga digunakan untuk melabel seseorang yang terlampau negatif pemikirannya hingga menyebabkan keracunan mental dan jiwa orang-orang sekelilingnya. Sering kita dengar tentang ahli keluarga yang toksik, bos tempat kerja yang toksik dan rakan-rakan yang toksik. Namun dalam kehangatan pilihan raya umum ke-15, kita disajikan dengan permainan politik toksik. Permainan ini bukanlah sesuatu yang baru kerana mengikut acuhan politik Machiavelli, seorang ahli politik harus bersedia untuk buat apa sahaja untuk merampas kerusi kekuasaan. Jadi apakah maksud politik toksik? Terma ini membawa maksud pemikiran politik yang memberi fokus kepada perkara-perkara negatif untuk membunuh karakter pihak lawan. Selalunya ia bermula dengan kutuk mengutuk, hina menghina dan memutar belit kata-kata. Dengan kedatangan media sosial dan aplikasi perhubungan seperti WhatsApp pula, kita disajikan dengan politik yang tidak menitik beratkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan dasar-dasar negara, tetapi lebih kepada menyebarkan kutukan dan fitnah. Ia tidak dinafikan bahawa menjatuhkan kredibiliti pihak lawan adalah strategi yang efektif. Tetapi adakah kita fikirkan tentang jangka masa panjang? Kita dapat lihat dengan kelulusan undi 18 bahawa secara purata anak muda tidak mempunyai semangat untuk libatkan diri dengan politik. Malah majoriti anak muda sangat bingung dan memilih untuk langsung tidak mengundi. Mengapakah politik tanah air boleh sampai ke tahap ini? Oleh kerana politik toksik, kita sudah membunuh kredibiliti ke semua calon-calon kepimpinan di negara kita. Kita berusaha sedaya upaya untuk mencari salah laku, skandal untuk dijajakan di media sosial tentang keburukan calon pihak lawan. Setiap hari ada sahaja kisah baru tentang ahli politik. Lemahnya umat Islam hari ini adalah kerana terlerai ikatan ukhuwah dan kesepaduan ummah berkait dengan fenomena prejudis dan berprasangka buruk sesama sendiri. Amalan politik toksik seperti ini bagaikan budaya yang sukar dibendung, lantas menjadikan manusia saling bercakaran dan bermusuhan. Berprasangka buruk atau dalam istilah Al-Quran disebut zon, dilihat semakin menggejala dalam realiti masyarakat global yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Budaya toksik ini berkait rapat dengan gejala ketaksuban politik kepartian yang mencabut nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sejati. Penyimpangan budaya politik ini juga seringkali mengheret umat kepada fenomena permusuhan sesama sendiri hingga meleburkan kesatuan yang menjadi tunjang kekuatan ummah. Budaya politik toksik ini bukan salah satu pihak sahaja. Pihak media yang memutar belit kenyataan juga bertanggungjawab. Ahli politik dan calon pemimpin yang menggunakan pentas untuk menyebar fitnah juga bertanggungjawab. Penyokong yang kongsikan kisah-kisah kebencian juga bertanggungjawab. Kita menjatuhkan kredibiliti kehakiman. Kita menjatuhkan kredibiliti pihak pendakwa raya. Kita menjatuhkan kredibiliti polis di Raja Malaysia. Kita menghina askar dan penjawat awam barisan hadapan. Akhir sekali, hilang terus kepercayaan anak muda kepada negara kita secara keseluruhan. Perlukah kita buat semua ini semata-mata untuk memenangkan parti politik kita? Dari sudut psikologi, sememangnya manusia itu lebih cenderung kepada perkara negatif. Ia dipanggil negativity bias. Cerita buruk tentang seseorang akan sentiasa dalam ingatan kita berbanding cerita baik tentang orang itu. Ini kerana otak fikiran kita mengambil posisi defensif untuk elak kemudaratan kepada tubuh badan. Sebagai contoh, jika kita dengar seorang hamba Allah telah mengambil dadah, kita akan sentiasa berwaspada dengan orang itu walaupun kita tahu yang dia sudah berubah. Kita mungkin lupa bahawa Islam amat keras mencela golongan pencacai-pencacai dan pengadu-pengadu domba. Amaran keras Allah jelas ternukil dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11 yang bermaksud,
Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan. Tidak dinafikan juga bahawa sesetengah perkara yang didedahkan di khalayak ramai tentang salah laku, korupsi dan jenayah seksual ada membawa sisi positif. Ini kerana ia termasuk dalam kategori jenayah dan wajib dibawa ke muka pengadilan. Cuma kita wajib juga membiarkan pihak berkuasa menjalankan tugas mereka dalam kes-kes sebegini. Jangan pula kita menyokong mahkamah apabila pihak lawan disabit kesalahan dan melaungkan mahkamah korup apabila terkena pemimpin yang kita sanjungi selama ini. Justru, marilah kita hidupkan suasana intelektual dalam perbincangan politik negara. Biarlah hujah calon pemimpin di atas pentas berdasarkan fakta dan bukan fitnah. Bukan disokong kerana paras rupa atau lawak jenaka. Kita hendak memilih calon pemimpin untuk menerajui pelan dasar negara, bukannya mengundi ratu cantik atau raja lawak. Kita harus meminta lebih daripada calon-calon yang ada. Uji ketajaman minda mereka dan buat analisis ke atas manifesto dan rangka tindakan mereka untuk negara. Kerana jika kita memilih badut untuk memimpin, nescaya tunggulah kemunculan Sarkis.